Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Nawayna at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini, hari Minggu, hari Sabtu. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan mulakan pada hari ini dan sepanjang minggu ini Daurah Rejab. Sebagaimana kita maklum, kita sudah berada dalam bulan haram, bulan mulia, bulan Rejab, dan tinggal 2 bulan sahaja lagi, tak sampai 60 hari untuk kita bertemu dengan bulan yang diberkati, bulan Ramadan, dan menjadi kebiasaan kepada masyarakat umat Islam untuk memperingati kepada peristiwa-peristiwa yang memperingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, mengikut kepada waktu-waktu yang tertentu. Maka sebahagian ulama' berpandangan peristiwa yang berlaku di bulan Rejab adalah peristiwa agung Isra' dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada sahabat-sahabat yang baru join masuk dalam majlis kita pada pagi ini. Mohon bantu sharekan majlis kita
kepada grup-grup. Boleh tag juga rakan-rakan untuk kita bersama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita untuk pagi ni saya mengambil alih lah majlis pembukaan. Kalau ikut dalam jadual yang kita plan ataupun yang kita rancang pada awalnya, sesi pagi akan diambil oleh tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman. Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman akan membacakan kitab Kifayatul Muhtaj. Kita ada 2 kitab yang kita nak khatamkan dalam tempoh seminggu ni insya-Allah. Jadi Ustaz Abdul Rahman akan baca kitab Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Dan saya pula akan ambil sesi petang. Saya akan ambil sesi petang selepas asar, kurang lebih jam 5.30 sehingga 6.30, 1 jam untuk satu sesi. Saya pula akan baca kitab Al-Anwarul Bahiyah. Al-Anwarul Bahiyah min Isra' wa Mi'raji Khairil Bariyah. Karangan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan diedit, disempurnakan oleh Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nwadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala hifzan jayidan. Baik, jadi cuma untuk hari ini sebagai pendahuluan, sebagai mukaddimah, maka saya ambil pada waktu pagi untuk briefing sikit program Daurah Rejab yang dianjurkan oleh Klinik Ngaji Kubak Center kita, untuk kita memperingati peristiwa ini berdasarkan ataupun sebagai salah satu daripada memuliakan kepada bulan yang dihormati, bulan haram ini. Maka kita bacakan peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini saja saya tukar dengan Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman pun kebetulan ada hal pagi ini. Jadi beliau akan ambil sesi petang untuk baca hari ini kitab Kifayatul Muhtaj. Jadi saya ambil sesi pagi. Jadi bagus jugalah sebab saya mukaddimahkan terlebih dahulu untuk kita briefing lah program ni. Petang ni saya boleh serah terus Ustaz Abdul Rahman untuk dia mulakan kitab beliau Kifayatul Muhtaj. Jadi pagi ni saya briefing sikit dan kita start lah majlis pembukaan ataupun majlis bacaan kitab Isra' dan Mi'raj. Ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, yang ucapkan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang sahabat kita, jemaah kita, Puan Elvira, Puan Siti Hajar, Puan Ashlia, Puan Siti Hajar Ahmad, Puan Nursia, Puan Zaimah, Puan Mira, Puan Kamisah, Puan Nurizita, Puan Naimatul Apidah, Puan Naimah, dan juga Puan Siti Mahawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk sama-sama kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, untuk kitab Isra' dan Mi'raj, sekali lagi saya ulangkan, saya akan baca untuk esok dan hari-hari seterusnya sepanjang seminggu. Saya akan ambil balik sesi petang lah, melainkan ada hal-hal tertentu emergency, ada perubahan waktu, saya akan maklumkan kemudian. Tapi setakat ini, untuk hari ini, pagi ni kita akan mula baca kitab ini dulu. Saya akan ambil kitab ni sampai kita khatam, dan Ustaz Abdul Rahman akan ambil kitab Kifayatul Muhtaj. Jadi yang belum dapatkan kitab, boleh message ke WhatsApp ke nombor admin. Admin insya-Allah akan balas dan akan hantarlah. Tapi mungkin lewat sikit lah kan. Saya tak tahulah sejauh mana post boleh hantar cepat, dan saya harap dalam tempoh sebulan kita dah rilis iklan ni, kitab-kitab yang sudah ditempah oleh sahabat-sahabat yang menonton sudah pun sampailah ke tangan masing-masing. InsyaAllah saya harapkan begitulah. Baik, kita mulakan insyaAllah mengambil keberkatan daripada bacaan Ummul Kitab. Sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kepada para ahli keluarganya, para isteri baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para alim ulama kita. Khususnya kepada pengarang kedua-dua kitab ini, iaitulah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Begitu juga kepada Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala.
ونفعنا به وبعلومهم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh buka kitab kita insya-Allah. Untuk hari ini kita mukaddimahkan terlebih dahulu. Kita tengok mukaddimah cetakan kedua oleh Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah. Muka surat 5 Roman. 5 Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah yang disusun oleh Abuya Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau meninggal dunia di Mekah, seorang ulama Mekah, pada 15 Ramadan 1425 Hijrah. 1425 Hijrah baru lagi lah. Kita sekarang 1442, sekitar 20 tahun lebih, 27 tahun yang lalu, bersamaan dengan 29 Oktober 2004. Jadi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar Mekah Al-Mukarramah, dan beliau juga adalah daripada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah di antara kitab yang memaparkan peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan lengkap dan tersusun rapi mengikut kejadian yang berlaku. Jadi kitab ini disusun menggabungkan riwayat-riwayat yang ada dan ikut flow kisah lah. Tapi ada mungkin sesetengah tempat, contohnya 11 peristiwa nanti yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidaklah dinyatakan spesifik mana dulu yang Nabi nampak, yang mana kemudian. Tapi secara dasarnya peristiwa itu berlaku di mana ataupun ketika mana, yakni ketika Nabi SAW Mi'raj ke langit, ataupun ketika baginda diisra'kan. Di antara flow dia kan, flow dia secara dasar dia, kita kena faham dululah, sebagai pendahuluan, Isra' Mi'raj tu bukan satu kalimah. Dia dua kalimah dan kedua-duanya ada definisi masing-masing lah. Bila kita sebut Isra' tu maksudnya perjalanan, perjalanan malam. Ya, daripada mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan di bawah tu namanya perjalanan Isra'. Baginda diisra'kan daripada Mekah ke Palestin, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang bawah, perjalanan di bawah namanya Isra'. Kemudian daripada Al-Aqsa, baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit. Itu peristiwa namanya Mi'raj. Mi'raj tu lift lah. Lift kan, naik, yang bawa naik ke atas tangga ataupun lift. Itu dipanggil Mi'raj. Kan Mi'raj. Maka di situ dua peristiwa sebenarnya. Isra' satu, Mi'raj satu. Naik ke langit namanya Mi'raj. Daripada Mekah ke Aqsa namanya Isra'. Jadi kita bagi clear lah. Kita kena bagi clear apakah perbezaan. Bila sebut Isra' Mi'raj, maknanya walaupun disebutkan sekali, sebab peristiwa tu berlaku sekali lah. Mula-mula baginda Isra' dulu, lepas tu Mi'raj. Kemudian turun semula, balik semula ke Mekah. Jadi itu peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi flow-nya begitulah. Mekah sampai ke Aqsa, naik ke langit, turun balik di Aqsa, kemudian balik semula ke Mekah. Jadi flow cerita yang kita akan tengok ni, peristiwa itu peristiwa yang lengkap. Peristiwa lengkap. Sebab apa? Sebab bulan Rejab ni biasa orang buat, kalau dulu kita masjid surau buka kan. Bulan Rejab ni banyaklah orang buat ceramah sempena Isra' dan Mi'raj. Kan, ceramah sempena Isra' dan Mi'raj.
Tapi ceramah sejam, sejam setengah. Sebenarnya sejam setengah apa sangat yang kita boleh cover? Sangat sedikit yang kita boleh cover daripada peristiwa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Kalau ulama' dulu-dulu kata Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau di pondok Syekh, Syekh akan baca 7 hari 7 malam. Rehat sekejap saja. Pagi sampai tengah hari, sampai zuhur, rehat, petang baca balik, sambung lepas maghrib baca. 7 hari 7 malam. Jadi kita ni tak tahulah macam mana kita buat, sardan sajalah. Tak adalah saya syarah panjang-panjang. Kan, tapi dikhawatiri terpanjanglah juga kan. Kalau pendek sangat pun tak syok juga. Kita dapat fawaid-fawaid daripada syekh-syekh yang kita boleh kongsikan. Kan, kalau tak kita baca sendiri pun boleh kan. Jadi kita baca dengan cepat, tapi dalam masa yang sama tempat-tempat yang perlu saya bagi penjelasan, saya bagi penekanan, saya akan bagi penekanan ataupun perkara-perkara yang dikongsikan oleh para masyayikh kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kalau nak kirakan, Syekh, kalau tempat Syekh, pondok Syekh buat 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, dah lepas habis khatam, sembelih lembu seekor. Kan buat kenduri. Itu bahagian daripada memuliakan bulan Rejab sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita berusaha untuk memperingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya objektif ataupun outcome daripada perhimpunan kita, perkumpulan kita daripada majlis seperti ini adalah mengenalkan kita terhadap baginda Rasul SAW dan apa peristiwa yang berlaku kepada baginda. Tambah lagi peristiwa besar seperti ini. Kalau kita ambil tahu peristiwa-peristiwa kecil saja yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, itu boleh mengikat mahabbah, kasih sayang di antara kita dengan Nabi. Apatah lagi peristiwa-peristiwa yang besar-besar macam ini, yang sangat banyak ibrahnya, yang sangat banyak pengajarannya yang nak kita ambil. Kan? Jadi sejam setengah untuk bahas Isra' Mi'raj sangat tidak cukup. Mungkin boleh bahas 1-2 bahagian saja. Jadi sebab itu, kalau kita nak panjangkan tempat-tempat ataupun peristiwa-peristiwa dalam peristiwa yang dipaparkan atau yang dilalui oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, sangat-sangatlah banyak ibrah yang kita boleh kutip. Setiap satu tajuk tu boleh buat satu tajuk kuliah sejam pula lagi sembang. Tajuk pemakan riba, nanti orang yang membohong, orang yang gunakan lidah dia kepada kejahatan, azab neraka yang dipamerkan kepada Rasulullah, bagaimana keadaan dunia yang menggoda Rasulullah. Dan itu nanti kita akan jumpa semua. Setiap satu tu boleh buat satu tajuk ceramah pula, hak lain, untuk kita detailkan penjelasan dia. Sebab tu sebenarnya kalau kirakan 7 jam yang kita target untuk kita khatamkan ini, 7 siri, mungkin tidak cukup lah. Tapi kita sekadar mengambil, nak kita dapatkan peristiwa penuh ataupun sedikit fawaid daripada peristiwa-peristiwa, apa yang kita boleh ambil ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa-peristiwa tu. Kan, kisahnya ada yang panjang-panjang juga. Nanti Nabi lalu perkuburan Masyitah, nanti Nabi lalu di tempat Nabi-Nabi terdahulu. Itu kalau ceritanya sangat panjang lah. Kita akan cuba juga sentuh di tempat-tempat tu bila sampailah. InsyaAllah. Baik, kita terus baca lagi. Dan kitab ini telah menghimpunkan 3 periwayatan ulama yang terkenal dalam bidang ini. Jadi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah mudahkan kita lah. Baca kitab ini umpama baca kitab 3 dalam 1. Umpama baca kitab 3 dalam 1. Apakah dia kitabnya? Iaitulah kitab Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Meninggal dunia di Mesir pada tahun 942 Hijrah. Dengan kitabnya Al-Ayatul Azimatil Bahirah. Al-Ayatul Azimah Al-Bahirah. Dan Imam Najmuddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Meninggal di Mesir pada tahun 981 Hijrah. Dan yang ketiga, kitab beliau tadi Al-Ibtihaj. Dan yang ketiga, Al-Imam Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir. Juga meninggal dunia di Mesir pada tahun 1201. Sekitar 40 tahun yang lalu. Dengan kitabnya Hasyiah Alal Ibtihaj. Jadi ketiga-tiga riwayat ini dihimpunkan, dimasukkan, disusun. Riwayat yang satu kepada riwayat yang lain. Sehingga menjadi satu periwayatan yang lengkap dan mantap. Serta mudah bagi pembaca untuk kita ikuti perjalanan peristiwa Isra' Mi'raj
yang tersusun rapi daripada awal kejadiannya sampailah kepada penghujungnya. Dia jadi drama ni, dia jadi macam episod. Tapi drama ni drama kisah benar ni. Kalau drama di TV tu, yang itu kebanyakannya memang confirm rekaan, confirm bohong kan. Sebab memang dia pun bagi disclaimer awal-awal kan. Kalau kita tengok drama, dia dah bagi disclaimer awal-awal. Kisah ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang mati. Jika ada kena-mengena, itu adalah hanya secara kebetulan. Kami main reka je cerita ni. Jalan cerita tu kami buat-buat, tapi elok-elok macam ada orang je kena macam tu. Itu kebetulan lah, bukan kami saja nak tuju cerita dia. Maknanya, yang kita layan drama sampai kadang-kadang boleh beremosi kita, mata boleh mengalirkan air kerana sedih, mulut boleh tersenyum ketawa kerana gembira dengan apa yang berlaku, peristiwa dalam drama yang berlaku kepada watak yang direka dan dilakonkan saja oleh manusia yang kisahnya tidak benar. Ini kisah ini yang kita akan baca ini adalah kisah benar. Tidak ada yang benar melainkan yang benar belaka, yang berlaku kepada sebenar-benar insan, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan, jadi nak baca cerita yang mana? Ada orang kata, alah ustaz bosan Isra Mi'raj tiap-tiap tahun sama. Tiap-tiap tahun serupa. Itulah cerita dia. Nabi pergi Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, turun balik, balik-balik ke Mekah. Itulah cerita dia. Tiap-tiap tahun dah baca ustaz. Tiap-tiap tahun baca. Kisah benar. Kalau tiap-tiap bulan boleh baca pun bagus. Kan? Tambah lagi kisahnya berlaku kepada Nabi yang kita sayangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu lebih bagus. Baca cerita betul. Kan? Kisah benar. Lebih kita drama pun ulang-ulang. Banyak kali tengok. Hari tu season dah tayang dah. Tayang balik sekali lagi. Tengok lagi sekali. Kan? Cerita P. Ramlee berapa kali kita ulang? Daripada kecil sampai ke tua. Kan? Cerita tu diulang-ulang. Kita kata tak pernah jemu. Tiba-tiba cerita Isra Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diulang setahun sekali nak memperingati bulan Rejab. Nak ingat kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Dia kata, alah tahun lepas dah lah. Sama je. Cerita Isra Mi'raj sama je cerita tahun lepas. Sama lah sebab cerita betul. Cerita betul takkan tahun lepas lain, tahun ni lain. Itu cerita bohong. Cerita drama boleh lah tukar-tukar. Season 1 dengan season 2 lain jalan cerita dia. Kan? Jadi ini kisah benar yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan sangat banyak ibrah yang kita akan dapati daripada kisah benar ini. Jadi dia macam episod lah. Rugi lah kalau orang ada miss. Sebab macam kita tengok drama sinetron. Kalau sinetron mungkin tak kot. Kalau drama sebahagiannya yang dia punya plot dia padat. Kalau kita terlepas sikit satu episod, kita dah tak faham dah cerita. Kan? Ketinggalan, kawan-kawan kita gelak, kita senyap. Kenapa kau orang gelak ni? Kau tak tengok ke episod lepas? Episod lepas kan cerita dia kait dengan apa yang dia buat ni pada hari ni. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ni memang kita kena ikut flow dia untuk kita nampak betul apa yang berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan di luar, maksudnya di ceramah-ceramah yang pendek-pendek dan sebagainya, mungkin mereka petik 1-2 tempat untuk dibincangkan. Contohnya dibahaskan as-salatu mi'rajul mu'min kan, bahas tentang kefarduan solat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan kepada umat. Itu salah satu bincang pasal solat, macam mana nak khusyuk solat, solat yang macam mana Nabi dapat solat, macam mana pahala solat tu dikerjakan 5 waktu tapi pahala 50. Yang itu kan satu part sahaja yang nak diambil. Memang kita tak boleh cover lah. Kalau kita tengok ada buku ni, kita boleh nampak flow, maknanya full drama, ataupun ini bukan drama buat-buat lah, ini memang cerita betul. Kalau sinetron lain lah, sebab dia 600 episod. Sinetron 600 episod, tertinggal 3 episod pun boleh faham lagi kan, pasal dia buang masa je. Dia punya episod tu nak membuang masa orang kan. Takat zoom ke depan, tarik ke belakang, zoom ke depan, tarik ke belakang. Dekat situ je lah muka dia. Tinggal 3 episod pun boleh faham lagi jalan cerita. Tapi yang ini kita kena ikut satu. Macam mana flow kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan specialnya Klinik Ngaji Kuat Center 2 kitab kita baca. Kan saya pun baca 1 kitab, Ustaz Abdul Rahman pun baca 1 kitab. Ikut dua-dua, ikut flow dia, insya-Allah. Fadil Ustaz Abdul Rahman pun tentu ada ilmu beliau yang beliau dapati daripada para guru.
yang beliau kongsikan dengan kita yang mungkin jadi nilai tambah kepada kita. Kan? Jadi nilai tambah kepada kita. Mungkin apa ada yang ada saya cakap, beliau tak cakap. Mungkin ada apa yang beliau cakap, saya tak cakap. Jadi kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada tuan-tuan dan perempuan, kami ni yang bercakap ni jadi asbab sahaja untuk kalian mendapatkan bahagian daripada ilmu Allah, pengenalan dan cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu sajalah, kami ni speaker, tolong bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan dan tolong nakalkan, tolong sampaikan ilmu yang pernah kami dengar telinga ni daripada guru sampaikan, kami pun sampaikan balik pada tuan-tuan supaya bersambung mahabbah tadi. Sebagaimana kami mengasihi guru-guru kami, yang mana mereka mengasihi guru-guru mereka yang menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kami nak sampaikan mahabbah itu kepada seluruh umat. Okey, boleh ya. Jadi kitab ini dasarnya menggabungkan 3 kitab. Kan dia gabungkan riwayat-riwayat tu disusun bagi cantik, dan Syed Muhammad Abuya Syed Muhammad menggabungkannya dengan cukup baik, menjadikan dia peristiwa lengkap Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata Syekh, kitab ini sudah beberapa kali saya mengajarkannya dari awal kitab sampailah akhirnya dalam beberapa majlis peringatan Isra' Mi'raj di Malaysia dan di Indonesia. Jadi saya pun salah seorang yang mengikuti beberapa kali dengan Fadilatul Syekh pembacaan kitab ini. Dan kelihatan kesan yang baik kepada peserta yang mengikuti pembacaan kitab tersebut. Maka terlintas di hati saya untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa ibunda. Oleh kerana kesuntukan masa, saya alhamdulillah terjemahan tersebut dapat dilaksanakan oleh anak anda yang tercinta, Ustaz Muhammad Zaim Hamzah, dan saya cuma mengedit dan menyuntingnya supaya kelihatan lebih mantap dan kemas dan lebih mudah untuk dibaca, terutama dalam majlis-majlis peringatan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang biasanya diadakan pada setiap datangnya bulan Rejab yang mulia. Jadi semoga apa yang kami laksanakan ini diterima di sisi Allah dan mendapat redha daripadanya. Amin. Begitu juga kita yang membaca kitab ini, saya yang membacakan, tuan-tuan yang mendengarkan, meneliti kepada kitab, mendengarkan riwayat-riwayat berkenaan peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, juga harapan kita agar apa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang sangat berhajat kepada ampunan Tuhannya, Ahmad Fahmi bin Zamzam, Abu Ali, gelarannya Al-Banjari, nasabnya An-Nadwi, gelaran yang diberikan khirrijnya, tempat keluarannya. Kemudian Al-Maliki adalah gelaran yang diberikan oleh gurunya. Hafizahullahu ta'ala hifzan jayidan. Moga-moga Allah pelihara Syekh kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan memberikan kerahmatan kepada sumber kitab ini, iaitu 3 orang Syekh kita, Syekh Asyami, Al-Imam Asyami, Al-Imam Al-Ghaiti, dan juga Imam Ad-Dardir rahimahumullah. Baik, kita masuk. Yang ini mukadimah hari inilah. Ni kita sudah setengah jam lebih kurang. InsyaAllah kita akan sentuh dalil ini untuk mukadimah pada hari ini. Yang masih belum ada kitab, bolehlah buka Al-Quran, muka surat saya tak ingat. Carilah surah Al-Isra'. Kita akan bahaskan berkenaan dalil daripada Al-Quran tentang peristiwa Isra' terlebih dahulu. Kemudian nanti ada dalil peristiwa Mi'raj. Boleh cari, kalau ada yang buka Quran, yang tengok berapa muka suratnya, boleh juga tulis di ruangan komen untuk rujukan para sahabat kita yang lain yang baru masuk, yang masih belum ada kitab. Nak tengok cari terjemahan, boleh tengok, boleh hayati kepada ayat yang kita akan mulakan sebagai mukadimah kitab ini. Okey, ada yang cari ke muka surat berapa? Boleh tulis kat ruangan komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Norsyah. Muka surat 282.
Bagi yang tak ada buku, boleh buka tafsir ataupun boleh buka terjemahan Al-Quran untuk kita teliti satu persatu ayat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memulakan ayat ini, kita baca terjemahannya dulu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha suci Allah, alladhi yang asra, telah menjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya beberapa tanda dan bukti kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini terjemahan kepada ayat pertama. Kita akan bahaskan mukadimah pada hari ini berkisar kepada ayat ini. Okey. Baik. Sebelum kita bahaskan tentang ayat ini, sedikit kita rewind lah sorot kembali ke belakang sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebab ataupun asbab nuzul lah kita panggil, sebab turun ayat ini? Kerana antara sebab turun ayat ini adalah Quraisy, mereka tak percaya apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy tak percaya apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hikmah berlakunya peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahun sebelumnya itu berlaku yang dipanggil Amul Huzni, tahun sedih. Am Huzun, Amul Hazni ataupun Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara yang sukar dalam kehidupannya apabila orang yang selama ini mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, iaitu bapa saudaranya Abu Talib. Jadi kehilangan Abu Talib yang selama ni mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kehilangan isteri yang menjadi pendukung besar baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha, itu menyebabkan Nabi berada dalam kesedihan. Maka Allah Ta'ala hiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu perjalanan yang cukup ajaib. Perjalanan Isra' Mi'raj ni untuk hiburkan hati bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah adanya ujian, Allah Ta'ala akan hiburkan baginda Nabi, gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berita-berita busyra, berita-berita gembira, kan? Macam Nabi SAW berhadapan ketika mana dakwah Nabi di Taif. Kan? Sebelum tu pun sebenarnya Isra' Mi'rajnya juga sebahagian ulama kata adalah hikmahnya Allah nak gembirakan Nabi daripada sudut dakwah Nabi. Nak nampakkan jalan cahaya di hujung lorong dakwah Nabi yang gelap ketika mana di Mekah. Di Mekah dakwah Nabi sangat sukar. Bila dah Mekah tak terima, Nabi pergi Taif. Kan? Taif tu ingatkan adalah ruang untuk baginda berdakwah dan orang sana terima. Rupa-rupanya lebih teruk dikenakan oleh orang Taif. Dibaling batu dan sebagainya. Kisah yang makruf kita tahu. Dan akhirnya, maknanya ruang dakwah Nabi tadi tu diberikan dengan cubaan yang sebegitu. Kemudian Allah Ta'ala gembirakan Rasulullah di hujungnya dengan busyra Islamnya seorang hamba yang namanya Adas. Kan ada pekerja Utbah dan Syaibah, yang bekerja di ladang anggurnya Utbah dan Syaibah itu, namanya Adas. Kisahnya panjang, sebab tu kita kata kalau setiap satu tu kita nak cerita berkait, dia boleh flashback cerita orang ni, boleh flashback cerita orang ni, boleh flashback cerita orang ni, kan? Jadi memang akan jadi panjang kalau kita syarah satu persatu. Tak apalah, itu tuan-tuan boleh cari tentang kisah Adas. Jadi Nabi dakwah di Taif tak diterima. Penduduk Taif tak terima, tapi akhirnya ada seorang yang Islam. Itu satu kegembiraan, menghiburkan penat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya Allah, akhirnya ada seorang yang nak terima seruan aku. Namanya siapa? Adas. Masuk Islam dia.
Yang kedua adalah ketika mana Nabi turun di Qarn Manazil kan, itu ada jin-jin yang bertemu dengan baginda Rasul SAW dan menyatakan keislaman mereka. Kan jin pula yang masuk Islam. Manusia tolak, jin masuk Islam. Kan, jadi itu busyra bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj adalah busyra bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkabaran-perkabaran yang akan diberitahu tentang masa depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ikut lalu flow dia. Sebenarnya Allah nak gembirakan Nabi. Kamu penat kan? Dakwah di Mekah, orang tolak, orang tak terima kan? Tak apa, kamu sabar. Sebab selepas ini kamu akan dibawa berhijrah. Jadi Nabi pergi singgah di Madinah. Kan Nabi singgah dengan tempat-tempat perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang ternyata mereka melalui cabaran yang lebih getir. Semua tempat-tempat tu Nabi lalu. Jadi bila Nabi tengok tu terhibur. Allah, sebenarnya apa yang aku lalui ni sikit sangatlah berbanding daripada apa yang dilalui oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan Allah Ta'ala nak berikan aku kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi di hadapan. Jadi dibawa, kalau istilah kita ni apa sebelum projek jadi, kita pergi site visit lah. Kalau istilah mudah kita lah. Kan? Sebelum projek tu jadi, kita pergi site visit. Jadi dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghiburkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sudut kesedihan orang-orang yang hilang, dan juga kesedihan daripada sudut bagaimana cabaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini peristiwa menghiburkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah Nabi nanti akan dapat banyak kelebihan-kelebihan yang Nabi minta untuk umat. Jadi seronoknya umat dengan kelebihan sebenarnya menyeronokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu pun sampai masa dia nanti kita akan tengok Allahu Akbar, Nabi kita macam mana Nabi kita fikir untuk kita, untuk umat. Okey. Jadi itu antara hikmahnya. Baik. Jadi kita dah sebut tadi antara asbab nuzul ayat ini adalah Quraisy mereka tak percaya dengan apa yang berlaku pada Rasulullah. Sebab jauh daripada logik akal, khariqul adah, keluar daripada adat yang kita boleh fikir dengan mata kepala kita, mata kepala manusia biasa lah. Tapi sebab dia berlaku pada insan luar biasa, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka logik sajalah. Sebab itu Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan Subhana, Maha Suci Dia, Maha Suci Allah. Allah memulakan dengan tasbih. Maha Suci. Maksud apa Maha Suci di sini? Kenapa dimulakan dengan Subhana? Kita tengok banyak ayat-ayat Quran mula dengan Alhamdulillah, ada Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ada mula dengan Hamdalah kan? Tapi dalam ayat ni dimula dengan Subhana. Maha Suci. Maha Suci Allah daripada apa? Maha Suci Allah daripada tidak mampu. Maha Suci Allah daripada tidak berkuasa. Maha Suci Allah daripada segala kekurangan, ketidakmampuan untuk melaksanakan semua yang dilaksanakan dalam peristiwa ini. Walau macam mana orang kata tak logik, tetap juga Allah Ta'ala itu Maha Suci daripada tak mampu untuk buat apa yang dibuat. Okey? Jadi gitulah. Dan bila dalam Quran ni, bila Allah datangkan kalimah Subhana, itu nak bagi tahu kepada kita bahawa peristiwa ini tidak ada langsung kaitan dengan kudrat manusia. Maknanya usaha manusia ataupun ikhtiar manusia itu tidak terlibat dalam usaha ini. Dia semata-mata kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau diusahakan oleh manusia secara usaha tabi'i ikhtiar, tak akan mampu untuk dilaksanakan. Kan? Mawidaknya, sebulan pergi, sebulan balik naik unta. Nabi SAW pergi Aqsa, naik ke langit, turun balik, lalu peristiwa-peristiwa yang macam-macam tadi dalam sebahagian malam sahaja. Memang orang tak boleh brain lah, cannot brain. Kan? Jadi ulama' bincang. Sebenarnya kalau nak dilogikkan pun masih logik. Tapi sebenarnya sebab hati mereka tidak terbuka dengan hidayah, maka mereka mencari-cari alasan untuk menolak. Maka alasan paling logik untuk ditolak adalah logik lah. Dia gunakan logik untuk menolak perkara ini. Walhal sebenarnya kalau dilogikkan, masih lagi boleh dilogikkan peristiwa ini. Kan?
Macam mana nak logikkan? Contohlah sebab tu Allah Ta'ala memulakan ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang asra, memperjalankan. Bila kita faham kalimah asra ini, bukannya sara, bukannya Nabi yang berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak logikkan, nak bagi faham ke? Orang Quraisy kata mustahil. Mustahil lah kau boleh pergi Mekah, boleh pergi Aqsa dalam tempoh 1 malam saja. Malam tadi pergi, sebelum subuh ni sampai sini dah. Mustahil. Kan? Jadi kalau kita fikir balik, dibagi contoh oleh para ulama. Guru-guru kita bagi contoh. Adakah logik seorang baby yang masih merangkak dapat mendaki Gunung Kinabalu? Umur setahun ataupun umur 5-6 bulan lah. 5-6 bulan ke umur? Logik tak dia dapat panjat sampai puncak Gunung Kinabalu? Itu persoalan logik. Jawapan kita tak logik lah. Mana pula budak baru merangkak, mengesut, baru tengah melentang, baru nak menerap, tiba-tiba nak suruh panjat sampai atas puncak Gunung Kinabalu. Itu tak logik. Okay. Fine, kita semua boleh terima. Baby dengan umur macam tu memang tak logik dia boleh panjat sampai puncak Gunung Kinabalu. Tapi bila kita tukar sikit dia punya sudut pandang, kita kata, logik tak kalau baby yang umur setahun tadi dikendong oleh bapa dia panjat naik Gunung Kinabalu. Maknanya apa? Dia bukan berjalan sendiri, tapi dia dibawa naik oleh orang yang mampu untuk kendong dia dan sampaikan dia ke atas. Maknanya baby tadi boleh tak panjat naik ke atas Gunung Kinabalu sampai ke atas? Jawapan kita logik lah. Boleh je lah. Kalau bapak tu boleh angkut anak dia, boleh kendong anak dia, bawa naik ke atas, boleh jadi anak tu sampai je ke sana. Tapi kalau budak tu sendiri nak pergi dengan kudrat dia, memang tak ada lah. Dia usahakan, memang tak naik lah dia. Tak mana-mana pergi kan. Budak baru nak merangkak, macam mana nak panjat gunung sampai atas? Tapi kalau bapak dia yang bawa, selesai. Memang boleh je lah sampai. Jadi, kalau macam tu pun kita boleh nampak logik. Kenapa peristiwa Isra' Mi'raj yang mana Allah Ta'ala yang menciptakan langit, Allah Ta'ala yang menciptakan bumi, Allah Ta'ala yang menciptakan masa, Allah Ta'ala yang menciptakan peristiwa, Allah Ta'ala yang menciptakan amal, Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, semua benda tu dalam kekuasaan Allah, maka Allah boleh guna semua hak milik dia sesuka hati dia. Dia nak pendekkan masa, dia boleh pendekkan masa. Dia nak panjangkan masa bagi sebahagian orang, sebahagian lagi tidak, dia boleh buat. Kan? Dia nak pindahkan orang sekelip mata. Istana Balqis tu pun dipindahkan oleh seorang orang soleh tu. Ifrit nak pindahkan cepat, ada orang soleh pindahkan lagi cepat daripada dia. Sejauh mana boleh pindah dengan cepat, itu manusia soleh. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek katanya, kalau Allah yang buat, maka tidak ada lagi persoalan. Tak ada lah. Nak tanya apa? Siapa yang bawa kamu daripada Mekah pergi Aqsa, naik ke langit, turun balik ke Mekah dalam setengah malam ni siapa? Allah yang bawa. Allah yang bawa aku. Jadi selesailah kan? Selesailah. Tak ada isu lah logik dekat situ kan? Tak ada isu logik dekat situ. Boleh 15 minit lagi. Panjang jalan cerita. Baik. Jadi subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Jadi dekat situ pun dah jadi dalil, dah boleh jawab dah. Kalau Allah yang jalankan Nabi, kan? Yalah, apa lagi yang nak ditanya? Tak ada apalah, memang boleh sajalah berlaku. Ya. Bi'abdihi. Bi'abdihi. Jadi bila Allah Ta'ala gunakan kalimah bi'abdihi, dalam tafsir kita sebut bi'abdihi ni, abdun ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memperjalankan hamba-Nya. Kita kan semua hamba Allah.
Tapi sini tujuannya memang khusus sebut abdun di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kenapa digunakan nama abdun? Kenapa digunakan gelar abdun bukan nabiyihi, bi nabiyihi ataupun bi habibihi ataupun bi Muhammadin? Kenapa tak guna macam itu? Kerana ada yang mempertikai bahawa yang peristiwa yang dilihat atau dilalui oleh Rasulullah SAW itu hanyalah sekadar mimpi. Itu mimpi je tu. Bukan dia tidur elok-elok atas tilam tu. Yang naik ke langit tu roh dia je, dia mimpi je. Jadi bila ada yang pertikai begitu, maka Allah Ta'ala sendiri jawab dalam firman-Nya, Allah memperjalankan hamba-Nya. Jadi bila disebut kalimah abdun, abdun itu adalah diri ataupun jiwa yang di dalamnya terdapat dua unsur, iaitu roh dan jasad. Bila disebut abdun, abdun itu adalah memahami bahawa yang diperjalankan itu adalah kedua-duanya, iaitu unsur roh dan jasad. Memang diri Rasulullah SAW yang jalan tu. Kan bukan roh dia saja yang jalan, jasad dia tidur kat atas tilam tak ke mana-mana. Tidak. Tetapi roh dan jasad, maksudnya diri. Yang kedua, digunakan kalimah abdun. Digunakan kalimah abdun adalah kerana menunjukkan darjat baginda Rasul SAW. Darjat yang paling tinggi adalah darjat hamba. Apabila seorang hamba mengetahui kehambaan dia kepada Tuhan dia. Itu darjat yang tinggi. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri di sisi Allah, maka Allah angkat dia. Kita dengan Allah tak boleh meninggi diri, tak boleh sombong. Akulah raja, akulah orang besar, akulah orang hebat. Kan? Kita mendabik dada, meninggi diri, Allah hinakan, wal'iyadzubillah. Kan? Tapi kalau orang rendah diri, aku ni hamba. Tengok apa Nabi sabdakan dalam hadis. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, aku duduk qa'datal abdi, aku duduk cara duduknya hamba, aku makan cara makannya hamba, kan? Tawaduk, rendah diri. Nabi duduk atas lantai, Nabi makan macam mana orang susah makan, Nabi makan satu talam dengan orang, kan? Jadi walaupun Nabi orang yang paling besar darjatnya, tapi Nabi sedar, aku adalah hamba kepada Tuhanku. Jadi yang paling merendah diri di sisi Allah, itulah yang paling tinggi di sisi Allah. Maka Allah sebutkan baginda Rasul adalah Abdullah, hamba Allah, apabila mengetahui tentang kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, tetapi kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di sisi Allah SWT dengan mengatakan kehambaan kita. Memang kita hamba, kita tak ada apa-apa. Tapi baginda Rasul SAW diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? 10 minit. Kemudian diteruskan firman Allah tadi dengan lailan, malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Okey. Kenapa digunakan lailan? Sebab dia ada kaitan. Kata sebagian ulama, peristiwa ni sengaja Allah jadikan pada waktu malam sebagai tanda mukjizat. Sebagai tanda mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nanti kat ujung-ujung nanti kita akan faham kenapa dia berlaku pada waktu malam. Kan sebab nanti Nabi akan ditanya tentang sifat Aqsa. Nabi akan ditanya tentang sifat Aqsa. Jadi kita lah dulu bukan ada spotlight ke apa ke. Kalau dibawa jalan malam kan. Bawa jalan malam. Tempat tak berlampu pula. Tempat tak berlampu pula. Kita pergi pun kejap je dibawa lalu kan. Bukan ada kamera pula apa nak ingat balik kan. Tapi nanti di ujung-ujung kita akan tengok. Orang-orang Quraisy mereka akan tanya Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang tak logik dek akal. Kalau akal orang yang faham pun, orang pergi waktu malam mana nak nampak. Dia tanya tiang ada banyak mana? Masjid Aqsa tiang ada banyak mana? Kalau jawapan mudah kita kan. Aku pergi pun orang bawa. Bukannya aku kontraktor buat bangunan. Bukannya aku perhati tiang ada berapa. Kamu nak tanya aku pergi waktu malam. Bukannya aku pergi malam-malam dah lah tak nampak. Malam kan. Lepas tu nak kira tiang pula. Kalau kita jawapan macam tu lah. Fikirlah pakai akal. Tapi soalan tu. Soalan yang menguji Rasulullah dan itu mukjizat.
Kerana apa? Kerana akhirnya nanti Rasulullah jawab setiap satu dan jawapannya tepat. Macam mana pula kalau dia tak tahu? Memang dia tak boleh jawab kan. Ini dia tipu kita. Tapi masalahnya dia tahu. Sebab tu dibuat pada waktu malam. Sebab kalau waktu siang Nabi boleh jawab, katalah peristiwa ni dibawa pada waktu siang. Bila ditanya macam tu, memanglah kamu pergi sana waktu siang, memang kamu nampak, memang kamu kira. Logik je lah. Yang ini memang nak buat orang-orang Quraisy melopong. Kan, menganga tu. Tiang ada berapa? Tingkap yang belah sini, belah utara, belah selatan ni, ada berapa bilah ada? Dia tanya benda-benda hak yang... Sebab dia orang selalu pergi ke Aqsa, jadi mereka tahu. Kalau daripada belah sini ni, tempat kita familiar kan? Tempat kita familiar mesti kita tahu. Jadi setiap satu soalan mereka itu berjaya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Nanya Allah Ta'ala yang bawa visual tu tadi, dipaparkan ataupun didekatkan Masjid Al-Aqsa itu kepada baginda Rasul sehingga baginda boleh kira satu-satu. Sampai masa dia nanti kita bahas detail itu. Baik, jadi kenapa digunakan lailan? Kalau kita mengaji bahasa Arab, ada muzakkar, ada muannas. Ada lailan, kalau tambah ta marbutah di belakang, ada lailatan. Ada lailan, ada lailatan. Kan? Apakah beza antara lailan dan lailatan? Okey, kalau tak ada ta marbutah, lailan menunjukkan bahawa peristiwa itu berlaku pada sebahagian malam. Bila lailan maknanya bukan sepanjang, maknanya sebahagian malam. Bukan sepenuh-penuh malam, bukan start daripada masuk maghrib sampai masuk subuh. Itu sepanjang malam. Kalau kita perasan dalam Quran surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar digunakan inna anzalnahu fi lailil qadr ke lailatil qadr. Kan mesti semua orang perasannya takkan lailil qadr. Inna anzalnahu fi lailil qadr. Lailil macam pelik je kan? Bukan. Lailatil qadr. Ada ta marbutah. Kenapa ada ta marbutah? Sebab Lailatul Qadar itu berlaku sepanjang malam. Khairun min alfi syahr itu, kalau ada yang dapat hidupkan ibadah sepanjang malam Lailatul Qadar, ibadah yang dia lakukan, amalan yang dilakukan diganda seperti mana dia mengerjakannya selama 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih. Amal ibadahnya tu diganda dia Allah Ta'ala pahalanya. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr menunjukkan kalimah lailah itu adalah menggambarkan penuh malam. Adapun lailan itu adalah sebahagian malam. Kenapa malam? Sebagian ulama kata malam adalah waktu yang paling akrab di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, kata Nabi SAW. Solatlah di waktu malam dikala manusia semua sedang tidur. Orang lain sedap tidur, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran yang dibaca ketika mana waktu nak subuh itu adalah jadi saksi di sisi Allah SWT. Ya? Tahajud yang didirikan ataupun qabliyah subuh, Quran al-fajri itu, Quran tu maksudnya bacaan waktu subuh. Bacaan waktu subuh tu sama ada kita baca Quran. Biasanya bila sebut Quran pada waktu itu adalah qiyam lah, solat lah, sebab dalam solat kita baca Quran. Kan? Jadi begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan dilakukan peristiwa ini juga pada waktu malam adalah supaya orang-orang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan tengok hujung-hujung ada orang yang bila dengar kata-kata Nabi orang beriman ada yang murtad. Sebahagiannya ada yang murtad. Ada yang jadi ragu-ragu. Sebelum ni dia suruh kita tinggal berhala, boleh tahan lagi. Tapi ni dia nak merepek-repek dah ni kan. Macam tak boleh terima je logik akal kita. Dia pergi Aqsa malam tadi ni, pagi ni balik. Jadi ada sebahagian orang beriman jadi ujian keimanan bagi mereka. Kalau betul-betul mereka akan jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tidak, maka ada yang tewas. Keluar mereka, tinggalkan agama kerana mengikuti kepada akal mendahului wahyu. Itu jadi ujian bagi orang yang beriman.
Baik, terus sikit lagi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebahagian riwayat menyebutkan daripada rumah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Hani. Sebahagian kata daripada Masjidil Haram. Tak kisahlah, yang pastinya daripada Mekah, ya. Jadi yang pertama, kenapa kena diperjalankan naik burak, ya, daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, lu baru naik ke langit. Kenapa tidak terus naik daripada Masjidil Haram? Kata Syekhna Syekh Nuruddin hafizahullah taala, nak bagi tahu kepada kita, umat ini harus diikat dengan dua masjid ini, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Dan betapa pentingnya Masjidil Aqsa itu bagi umat Islam. Kerana nanti peristiwa akhir zaman banyak akan berlaku di keliling Masjidil Aqsa. Janji-janji Allah kepada apa yang akan berlaku di akhir zaman itu banyak berlaku di sekeliling Masjidil Aqsa. Jadi nak bagi tahu dia adalah hubungan juga, menghubungkan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Allah bawa dulu Nabi ke Aqsa untuk bagi tahu, dan sebenarnya Allah Taala bagi jawapan dah dalam firman dia tu. Kan, ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Jadi dibawa Nabi ke tanah yang berkat itu, tanah, istilah dia apa? Tanah perjuangan para anbiya. Bani Israel kan banyak Nabi kan? Banyak Nabi. Daripada datuk baginda sendiri, Nabi Ibrahim, ya, ketika mana mula menghubungkan, bawa Siti Hajar dan juga Ismail tinggalkan di Mekah. Jadi Siti Sarah itu masih di Aqsa di Palestin. Nabi Ibrahim bulang alik tengok keadaan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok isterinya. Jadi hubungan tadi antara Aqsa dan Masjidil Haram itu sudah pun berlaku sejak daripada zaman Nabi yang terdahulu. Jadi bumi itu bumi yang berkat, bumi perjuangan para Nabi. Jadi dibawalah Rasulullah SAW ke sana, kerana bumi itu adalah bumi yang penuh dengan keberkatan, kan? Jadi sepatutnya masjid ni kena ada di hati umat Islam lah, ya. Sepatutnya ada di hati umat Islam. Begitu juga Palestin. Kata Syekhna Syekh Nuruddin, Palestin pun kena ada di dalam hati umat Islam. Doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestin, bantuan-bantuan yang kita sampaikan, ya, betapa susahnya mereka di sana. Allah Ta'ala kurniakan bahagian daripada peluang-peluang syahid buat mereka, ya, dengan keadaan tekanan-tekanan daripada Yahudi kepada mereka di sana. Jadi ini hubungan antara kita, hati kita, untuk kita kaitkan dengan mereka. Jadi dijadikan peristiwa tadi Nabi naik ke Aqsa, daripada Masjidil Haram kena pergi Aqsa dulu baru naik ke langit. Satu. Yang kedua, sebagian ulama kata adalah kerana pintu langit itu berdekatan dengan Aqsa. Jadi pintunya di sana. Jadi pergi sana dululah baru naik daripada Aqsa, ya. Dan kenapa Aqsa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, Syekh Sya'rawi kata, di sisi orang Arab, maksud Aqsa itu adalah yang paling jauh. Maksud Aqsa adalah yang paling jauh. Jadi yang tergambar di fikiran orang Arab pada masa itu, kalau sebut Aqsa je faham dah, sebulan pergi sebulan balik. Itu paling jauh lah orang Arab pernah pergi, Masjidil Aqsa. Kan sebulan pergi sebulan balik, jauh sungguh lah tu. Jadi kalau disebutkan ataupun Nabi diisrakan ke satu tempat yang tak diketahui oleh orang ramai, contohlah kata London lah kan, tak berlaku lah. Tapi kalau kata London, jadi bila Nabi turun balik semula ke Mekah, jumpa Abu Lahab kata, kamu pergi mana ni? Pasal muka sugul, malam tadi aku naik ke langit, Allah Ta'ala bawa aku pergi London, lepas tu daripada London aku naik ke langit. London, oh yalah, dia ingat London tu dekat kebun tepi rumah ke, dekat-dekat situ ke. Yalah, tak apalah, logik lah. Tapi bila disebut saja, kamu ke mana malam tadi? Aku ke Aqsa. Aqsa terus. Dia orang Arab, dia terus. Aqsa tu adalah Aqsal Madinah. Dalam surah Yasin ada kan?
rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a, kan, datang seorang lelaki daripada hujung bandar, hujung kampung, kan, pada Aqsa ni yang paling jauh, hujung sekali, itu maksud Aqsa. Jadi supaya apa? Supaya orang Arab ni bila sebut tu dia boleh terbayang terus jauh dia. Tak payah nak describe dulu lah, aku pergi jauh juga tu, berapa lama jauh, tapi jauh jugalah, kan, sepanjang perjalanan tu ada 11 peristiwa, tak payah cerita macam tu lah. Malam tadi pergi mana? Pergi Aqsa, naik ke langit, balik sini balik. Lepas tu pergi Isyak malam tadi, lepas tu subuh ni balik. Terus dia terbayang terus betapa jauhnya. Jadi itu semua adalah rentetan kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, termasuk kepada orang-orang yang maknanya Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan sebahagian ulama kata allazi barakna haulahu ini adalah kerana banyaknya makam ataupun banyaknya para nabi yang berjuang di sana. Jadi bumi itu adalah bumi yang penuh berkat. Sebahagian para mufassirin kata yang dimaksudkan barakna haulahu adalah barakna turabahu, yakni tanah dia adalah tanah yang berkat, di mana di sana banyaknya buah-buahan yang juga disebut dalam Quran, kan, buah tin, buah zaitun, itu banyak berada di Palestin, dan tanahnya adalah tanah yang berkat. Antara minyak zaitun yang terbaik adalah minyak zaitun daripada Palestin, kan. Apa nama, al-ard ke apa nama minyak dia tu, kan. Minyak zaitun Palestin tu memang tip top minyak zaitun dia. Kerana apa? Kerana ditanam di tanah yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir daripada ayat ni, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kekuasaan kami. Jadi setiap peristiwa yang berlaku ini adalah setiap satunya akan mempamerkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang nak ditunjukkan kepada baginda Rasul dan juga kepada umat. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ini. Kita baru bahaskan mukaddimah dalil Al-Quran tentang peristiwa Isra. Nanti insya-Allah besok petang lah, besok saya ambil petang insya-Allah. Kita akan sambung dalil Al-Quran tentang peristiwa Mi'raj, dan kita akan go through secara lajulah. Sebab nak perhabiskan 6 sesi, kan. Berapa muka surat ni? Ada, kita tengok sekejap ada berapa muka surat? 107 muka surat. Jadi 107 muka surat bahagi 6. 100 bagi 6 apa? Matematik fail. 100 bagi 5 20. 20 lebih lah, 30 30 kali 6 180. 20 muka surat lah. 6 sesi 20 muka surat 120. Ya, betul. Jadi insya-Allah kita target untuk next session kita 5.30 petang, saya akan baca untuk satu sesi 20 muka surat. Kita cubalah syarah sikit-sikit saja supaya kita dapat khatamkan kitab ini hari Jumaat minggu hadapan. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Jangan lupa petang nanti insya-Allah pembukaan kitab Kifayatul Muhtaj pula. Ini akan disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman, yang hari-hari berikutnya beliau akan ambil pada waktu pagi. Pukul 9 macam ni pagi Kifayatul Muhtaj, saya petang Isra Mi'raj Anwar Bahiyah. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal-amal kita, diberikan taufik untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, diberikan sedikit bahagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kita memperhalusi bahagian daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bulan mulia bulan Rajab, yang mana Allah Ta'ala janjikan digandakan pahala bagi amalan-amalan di bulan haram. Maka mudah-mudahan pembacaan kitab kita dalam 1 jam ini diberikan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan kecintaan kepada baginda Rasul yang dengan asbabnya kita dihimpunkan bersama dengan para ulama yang bantu kita karangkan kitab untuk kita, permudahkan kita untuk mengaji, yang menghimpunkan riwayat-riwayat untuk mudah kita teliti telusuri perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama mereka dan bersama orang yang diceritakan peristiwa ini
iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi semuanya, mudah-mudahan min ahli syafaah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sama-sama menonton. Boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat insya-Allah petang ni jam 5.30 ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.